Bersikap sombong terhadap sesama Muslim atau manusia seluruhnya adalah dilarang dalam Islam kerana boleh mendatangkan kebencian dan kehinaan daripada orang lain. Serta amat dibenci Allah. Orang sombong Muslimat, orang lain tak suka pada dia. Mai tanya, letak tangan kita kat dada sekejap, Muslimat dirahmati Allah. Kalau kita bertemu dengan orang sombong, kita suka ke kita benci pada dia? Jangan benci orangnya, benci perangainya. Kita tak suka perangai dia yang sombong tu. Kita nak benci dia tak boleh, dia jiran sebelah rumah kita Muslimat. Keluar masuk kita tetap nampak muka dia. Tetap Nabi suruh senyum, macam mana tak suka senyum. Jangan putuskan silaturahim. Kalau kita hanya benci perangainya, saat dia menyombongkan diri, kita benci pada dia. Benci pada perangai sombong itu. Tapi jangan pernah putuskan silaturahim kerana kita bercinta berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Lalu kita masuk dalam rumah berdoa untuk diri kita, ya Rab, bantu jiran aku ni ya Allah, sombong sungguh dalam hal harta dia ya Allah. Kan kau campakkan nur iman hidayah ke dalam hatinya, kerana dengan sombong itu dia takkan ke mana-mana ya Allah. Ini orang yang hanya benci perangai, bukan benci orangnya. Tetap ada doa-doa kebaikan. Boleh Muslimat dirahmati Allah. Ni kita nak test hati kita di takat mana. Sesungguhnya Allah la yuhib, tidak suka, tidak kasih, tidak cinta kepada orang-orang yang sombong dan membangga diri. Cepat-cepat cari Muslimat. Yang mana jauh di dasar hati kita ni yang boleh membuahkan sombong. Adakah kerana dulu tak ada ilmu, sekarang ada ilmu aku dah sombong? Adakah kerana dulu aku tak beribadah, hari ini sudah beribadah? Sombong dengan saudara mara yang diajak beribadah, dia belum beribadah. Cek Muslimat, bukan nak cek orang lain, cek kita. Keturunan kita, tok nenek aku dulu sombong rupanya kita dengan keturunan yang hebat. Kecantikan yang dimiliki menjadikan kita orang sombong. Berhati-hati kerana innallaha la yuhib. Allah tak suka, makna Allah benci dengan orang yang ada sombong dan bangga diri. Ini Quran Muslimat. Quran kita hari ini Muslimat dirahmati Allah sibuk baca ni, baca. Pagi tadi dekat TV saya cakap, tengah hari tadi saya mengajar di pejabat, jangan dah punch card pagi tu kita pergi minum 2 jam sembang. Sembang benda yang kita tak tahu apa. Tengah hari pergi lunch, Muslimat Zohor pun tidak lagi, sambung 1 jam sembang. Bos dalam agreement bayar gaji untuk 8 jam kerja. 2 jam pagi, 1 jam tengah hari, kita lebihkan masa dalam sembang hal yang tak sepatutnya. Hanya tengok kat Facebook, hanya tengok kat WhatsApp Muslimat. Hal apa ni? Masalahnya ustazah dah berapa kali AM dah kita tak tahu-tahu lagi PM ni siapa. Dia buat lawak Muslimat. Tapi kan benda Masya Allah Tuhan. Saya kata apa ke? Akak ni dah isi borang untuk jadi Perdana Menteri ke? Taklah, tak layak kita ni. Habis tu yang sampai 3 jam buang masa cerita bab tu saja. Kita boleh ubah tak benda tu Muslimat? Tak boleh ubah. Patut Quran selalu cerita yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Bukan saja orang yang tak sembahyang, tapi menjaja cerita. Benda yang dia tak tahu pun dia sibuk bercerita. Ujian kita akhir zaman ni dahsyat Muslimat. Jadi kembalilah, masa yang kita sibuk dengan benda yang kita tak tahu hujung pangkal, cubalah letakkan masa itu untuk Al-Quran. Kerana kalau kita Al-Quran baca dengan terjemahan, malam pertama orang tunggu sampai 11 malam, Muslimat saya masuk Facebook saya, jom baca Al-Mulk bersama terjemahan. Confirm kita boleh kenal dalam surah Al-Mulk awal-awal kerajaan siapa yang akan kekal selama-lamanya, tidak akan bersilih ganti, tak perlu diundi oleh sesiapa, dia akan kekal selama-lamanya. So kerajaan dunia ni biasa kalau bersilih ganti Muslimat. Biasa kalau sekejap naik, sekejap jatuh, kerana dia adalah kerajaan dunia yang tidak akan kekal. Kita faham Quran, kita bicara tentang kerajaan Allah. Kita buka Al-Quran, pembawa beritanya adalah Allah sendiri. Yang tukang cakapnya Allah, sebab tu disebut kalamullah. Semua kisah benar dalam ni. Jalan ke syurga jelas, jalan ke neraka jelas. Tapi kita tetap ambil yang belum sahih, yang belum pasti. Di mana silap kita Muslimat? Patut bila ditanya kepada seorang imam bagaimana hubungan orang dulu dengan Al-Quran, apa dijawab? Sama macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Tak terasa ke Muslimat dirahmati Allah? Ustazah Zai dah terasa, tak aci terasa seorang-seorang.